Ya. Alhamdulillah ni seperti kalau kita ngaji apa, ada 4 jenis puji-pujian ni, ada 4 jenis. Yang itu dah baca dah ni. Yang pertama, puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Itu Alhamdulillah. Ingat kali kita baca dulu pun itu juga saya terangkan. Dalam kitab apa namanya yang dah tamat tu pun apa, Sirrus Salikin pun itu juga mulanya. Jauharul Mahub pun itu juga. Yang pertama Alhamdulillah apa? Puji apa? Puji Allah bagi Allah. Artinya Allah puji diri dia sendiri. Boleh tak Allah puji diri dia? Boleh ke tak boleh? Ngapa boleh? Ngapa boleh? Kerana Allah memang layak untuk memuji dirinya sendiri. Dia semua ada. Tak ada benda yang dia tak ada. Semua dia menjadikannya. Jadi dia layak puji diri sendiri. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Ada makhluk yang layak menerima pujian. Allah pun puji. Seperti siapa? Mana makhluk yang Allah puji? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Allah puji? Ada, dalam Quran pun Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah ya. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat baik, sangat mulia ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling baik, paling bagus, paling mulia, paling besar. Azim terti besar ya. Itu dia, puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Kita muji Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Bila masa wajib? Bila masa wajib kita puji Allah? Ya Allah, bila masa semayang. Ada dah sebut Alhamdulillah masa semayang? Bila? Bila? Masa baca Fatihah. Sebut dah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau semayang tak baca Fatihah, tak sebut Alhamdulillah, macam mana? Tak sah semayangnya. Salah satu rukun yang wajib disebut ialah rukun qauli namanya. Ada 5 dia, itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu wajib ya. Atau di masa-masa yang lain kita puji Allah, apa hukumnya? Sunat ya, sunat dapat pahala. Itu puji makhluk bagi Tuhannya. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Kita sesama makhluk puji sendiri. Saya puji Kaabah, Kaabah puji saya. Ya. Saya puji Kaabah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya harus, tetapi tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dipuji dia tak ada apa-apa kesan pada diri dia. Itu tak apa. Kalau saya puji Kaabah, Kaabah ni masak ya, punya dia sedap pun dia. Orang boleh tengok Kaabah ni masak berebut-rebut dia macam. Kembang. Sampai ke mana kembangnya? Sampai ke Bukit Pekan kembangnya. Sedap pun jangan dipuji. Siapa nak puji siapa? Puji Allah yang memberikan dia. Yang membuka selera orang yang makan. Alhamdulillah katanya, sedap masak Kaabah. Itu boleh, tak apa. Itu orang yang kena puji. Itu orang yang kena puji ya. Orang yang memuji pun jangan lupa kepada Allah Ta'ala ya. Jadi Alhamdulillah kata, sedap Kaabah masak ya. Ya. Orang yang kena puji tu pula Alhamdulillah kata ya. Allah bagi kebolehan tu, siapa yang bagi? Allah yang bagi. Itu hukumnya apa? Sunat.
Kalau pada manusia tu puji Allah hukumnya sunat, ya. Itu puji manusia bagi Allah Taala. Ada 4 jenis puji ni, ya. Jadi kita puji Allah. Adalah kitab risalah tauhid ini, tengok ya. Itu yang pertama. Adalah kitab risalah tauhid ini asalnya diterjemahkan oleh Allah Yarham, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Diterjemahkan oleh Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman, bekas yang dipertua Jabatan Agama Johor. Bekas yang dipertua Jabatan Agama Johor. Daripada sebuah kitab tauhid di dalam bahasa Arab. Asalnya kitab ni kitab apa? Kitab bahasa Arab yang telah ditetapkan oleh Menteri Pelajaran Mesir. Jadi dirujuk kepada Menteri Pelajaran Mesir. Jadi pelajaran di sekolah-sekolah Mesir. Jadi pelajaran di sekolah-sekolah di Mesir. Itu yang pertama. Kitab kita baca ni asalnya kitab Arab. Mujur lah, ada orang menterjemahkannya. Kalau tak ada orang menterjemahkannya, termasuk Tok Guru dia pun tak tahu. Tak apa nama, apa reti-reti je pun tak tahu. Main teka-teka boleh lah. Tapi secara tahqiq tak tahu. Kerana kita bukan pakar dalam bahasa Arab. Yang kedua, asar terjemahan itu ialah matan sahaja. Matan tu apa artinya? Isinya je. Isi sahaja ataupun patinya saja. Tahu pati? Bukan pati PAS, pati UMNO. Pati itu apa? Pati santan. Tahu pati santan? Mana? Apa arti pati santan? Yang pekat tu ni. Jadi artinya dia tidak ada huraian. Tak ada penerangan. Dia sebut matan saja. Itu namanya matan, ya. Sini apa namanya? Perkataan yang berkenaan saja, berkaitan saja, tak ada kena-mengena dengan yang lain. Iaitu dalam tahun 1325 Hijrah. Sekarang berapa tahun Hijrah? 1435. Artinya berapa tahun dah? 110 tahun. Jadi kitab yang dulu asal-asalnya 110 tahun sudah. Dia wujudnya. Masa itu 1907. Masihnya 1907. Sekarang ni 2014. 2014. Maknanya 117 tahun dah. Kalau masihnya. Tetapi manakala didapati terlalu ringkas, payah orang nak ngajarnya, ringkas berbenar, maka dalam tahun 1345 Hijrah, iaitu 1926 Masehi, beliau telah membuatkan syarahnya. Syarah entah apa? Apa arti syarahnya? Huraiannya, dia syarah itu huraian, dinamakan dengan syarah Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Risalah At-Tauhidiyah, Risalah Tauhid. Menurut bagaimana yang ada tertulis pada naskah-naskah yang ada pada masa ini. Seperti mana yang kita lihat naskah yang ada sekarang ni lah, yang ada yang perempuan pakai tu, itu risalah itulah pada tahun berapa tu? 1926. Dekat 100 tahun dah umurnya. Kira 100 tahun tu kira apa? Kira baru lah tu 100 tahun, ya. Walaupun 100 tahun. Yang lama tu lagi lama. Ejanya pun kita tak kerti macamnya. Dia ngeje 3 atau apa? Tayaga ke apa ejanya? Taga kan, 3 kan. Kalau kita lama-lama tu macam Sabilal Muhtadin, itu 3 tu, ya.
Kalau tua tu apa aja tua? Tuha, tawa ha alif, tuha kan. Lagi penin macamnya. Yang ini kira modern sikitlah, sedang sikit Menurut bagaimana yang ada tertulis pada naskah-naskah yang ada pada masa ini, kitab ini telah dipersetujukan oleh Jawatan Kuasa Penasihat Pelajaran Agama Johor. Risalah Tauhid ini banyak dipakai di Johor asalnya pun dari Johor. Sekolah-sekolah di Johor tu banyak menggunakan Risalah Tauhid. Di sekolah-sekolah rendah berjanam. Jadi perempuan ni rejam apa? Janam lah, jam 4, jam 5, jam 6. Tak ngapa lah janam. Adalah tinggi sikit. Kalau tidak apa? Tadika. Ini mujur jam 6. Tahu? Kalau tanya orang, komen rejam berapa ngaji tu? Kata apa jawab? Rejam 6. Kata Jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama kerajaan negeri di dalam Johor. Di Johor tu dia mah di samping pelajar pagi, dia mah ada sekolah petang. Itu dari dulu-dulu lagi dah ada. Sekolah petang tu sekolah agama, jadi panggil sekolah agama. Negeri Johor aja yang habis tu tahu. Negeri Johor aja yang ada pelajaran agama. Kenapa? Kerana mereka memang menekankan tentang pelajaran agama Islam. Siapa? Itulah dia. Masa dulu dia belajar apa itu je, tapi kepahamannya tu tak ada. Sebab sekarang ni yang paling pekat pun siapa? Orang Johor juga. Paling pekat orang Johor juga. Tahu ke apa pekat? Santan tadi Yang paling pekat pun orang Johor juga. Kerana mereka baca gitu, fahamnya tak ada dikaitkan dengan kehidupan seharian. Tak ada kait-mengait dengan kehidupan seharian. Dia mendakkan, udah sijil, dapat sijil tu, kami dah pas sekolah kata sekolah agama katanya. Udah jadilah tu. Dah bangga dah makan. Tak dapat hidayah yang ianya. Belum dapat hidayah. Itu yang sebenarnya, itu dianya. Ya? Ya ada. Cuma dia tak kabur kita lah. Mesti ada yang lekat. Perempuan ni dulu mula-mula terlepas kan? Ayah dah. Atau macam mana boleh masuk pas ni? Hidayah lah. Tu ada hidayah dari Allah Ta'ala. Ya? Iyalah, tapi tak ada petang pun sekurang-kurangnya malam pun ada, siang pun ada. Kejap ni pun tak ada sekolah juga namanya kejap ni lah. Ada ngajinya. Ya. Demo je sebenarnya dapat pelajaran, tak dapat tarbiyah. Tarbiyah lain, pelajaran lain, jadi demo tak ada tarbiyah. Dia ngabur kerja benda ni wajib, tadi tidak dipaksakannya untuk mengerjakan yang wajib tu. Yang ini haram tapi tidak dilarang, hanya untuk meninggalkan yang haram tu. Tak ada latihan. Itu sebab menutup aurat pun mereka tak ada latihan. Jadi belajar je. Itu. Iyalah. Dia mufti tu. Alim ke tak? Alim tapi UMNO juga. Terletak di mana di sisi Tuhan? Terserah kepada Allah lah. Kita bukan tahu. Baik, sungguh pun risalah itu telah diperbuatkan syarahnya, tetapi oleh terjemahannya masih banyak yang berhampiran dengan telatah susunan kata secara bahasa Arab. Itu yang dulu-dulu lah, kitab yang dulu tu dah dibuat syarahannya, tapi
masih lagi susunan ayat tu ikut struktur bahasa Arab. Sebab kadang-kadang dia tak ada sebut hingga, dia sebut serta. Serta tak ada sebut hingga, padahal hingga. Kalau kita ambil wuduk, basuh tangan tu serta siku ke hingga siku? Hingga siku. Tapi dalam kitab-kitab dia tulis apa? Serta siku. Artinya tangan tu serta dengan siku. Tak lengan tak payah. Kalau kita faham apa itulah. Kenapa? Kerana dia mengikut struktur bahasa Arab. Kerana bahasa Arab gunakan perkataan ma'a, min, ain, ma'a bukan ma'a ma'al siku dia berserta dengan siku. Jadi sebab itu payah juga nak faham. Dan lagi banyak masalah yang rumit, setengah-setengahnya tiada tercapai oleh fahaman murid-murid dengan segera. Payah murid tu nak faham, kena diterangkan betul-betul baru faham Maka sangatlah mustahak dipinda dan disusun dengan ibarat yang mudah. Ibarat tu contoh contoh-contoh yang mudah dan senang dipaham sekira-kira sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini atas kadar beberapa yang boleh. Jadi segala mana yang boleh mereka cuba pinda susunan kata, perkataan-perkataan supaya sesuai dengan kehendak semasa, supaya kita faham, supaya murid-murid tu faham, baca pun faham tidaklah keliru dengan fakta-fakta yang tertentu. Kerana ini lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi kita berbicarakan tentang apa? Tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah. Jadi tak boleh salah faham. Dia kena faham 100% mengikut apa yang sebenarnya tak boleh main teka-teka. Jadi itu dia cuba pinda, cuba sesuaikan dengan keadaan semasa. Yang keempat, maka dengan persetujuan Al-Ustaz Kamaluddin, iaitu anak kepada Allah Yarham itu. Allah Yarham itu siapa? Namanya siapa? Tengok muka surat sebelah ni dulu. Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Tuknya Abdul Rahman, ayahnya Haji Abdullah, anaknya nama Kamaluddin. Anak kepada Allah Yarham itu, persetujuan dia, kami telah berdiri dengan seberapa yang terupaya. Berdiri itu artinya menjalankan kerja lah. Bukan berdiri aja, tak ada baring-baring artinya dia berusaha dengan sedaya upaya. Meminda dengan dicantumkan matan dan syarahnya sekali. Matan tu pun ditulisnya, syarah ni pun ditulisnya. Dicantumkan. Pada mengelokkan susunan katanya dan ditambahnya apa yang difikirkan patut ditambah dan ditinggalkan apa yang patut ditinggalkan, maka terciptalah ia seperti yang ada ini untuk persembahan kepada anak bangsa. Bila dah tercipta, dah agak-agak dia rasa dah lengkap, baru diedarnya kepada masyarakat. Kita pun beli, kita pun baca, kita pun ngaji. Itulah. Yang kelima, dengan demikian adanya, tidaklah pula bererti kami mengaku inilah susunan yang lebih molek. Pengarang ni tak adalah mengata inilah yang terbaik dah. Yang paling baik dah. Pengarang ni memang kopi itu. Mereka tak ada mengaku. Mereka tu mengaku diri mereka kurang iman, kurang ilmu, kurang amal. Itu pengarang dulu-dulu. Selalu dia panggil dia fakir. Apa arti fakir? Fakir apa artinya? Apa tak ada, itu arti fakir. Apa tak ada? Ilmu tak ada. Lagi? Iman tak ada, amal tak ada, tapi ngarang kitab. Kita alim, wara, ulama, tapi baca kitab pun tak tahu. Itu antara kita, beza antara kita dengan pengarang-pengarang dulu. Mereka menggelarkan diri mereka fakir. Kita tak ada pun gelar kita fakir pun. Jadi itulah.
Tidak berarti kami ini mengaku, kata dia. Inilah susunan yang terlebih molek dan memberi puas hati dengan sepenuh-penuhnya, kerana perbuatan mereka itu sentiasa di dalam serba kekurangan. Dia mengaku dia itu manusia, dan manusia itu selalunya apa? Serba kekurangan. Istimewa kata-kata yang terbangsa kepada ilmu itu tidaklah sayugia dipinda dengan kemahuan suatu pihak kelak. Tidaklah dipinda dengan kemahuan sesuka hati aja. Kelak dibimbangkan berubah dari tujuan asalnya. Takut dia berubah daripada tujuan asal dia. Apatah lagi ilmu yang terbangsa kepada i'tiqad. Apa arti i'tiqad? Aqidah. I'tiqad tu daripada perkataan aqidah. Yang kita belajar ni apa? Aqidah, iaitu kepercayaan yang sudah disimpan mati. Tahu simpan mati? Ya Allah, tak tahu simpan mati? Apa artinya? Tak ada luruh-luruh lagi dah. Tak ada leroi-leroi. Itu simpan mati, akidah. Lantaklah orang kata macam mana pun dia tetap akan mempertahankan kepercayaannya. Itu namanya i'tiqad. Yang demikian kami sedia menadah tangan. Nadah tangan macam mana? Menadah tangan tu macam mana? Menerima. Menadah tangan, terima. Kamu letak apa aku terima. Itu orang nadah tangan. Selalu nadah tangan tu apa kerjanya? Apa kerja? Berdoa. Minta sedekah. Itu orang-orang nadah tangan. Minta. Dia minta. Orang ni pun begitu juga. Minta. Sentiasa minta. Menadah tangan. Menerima sebarang apa jua teguran. Siapa nak tegur, mereka akan menerima teguran itu. Tak ada bantah, tak ada pula marah, tak ada pula menteh, tak ada pula apa, meto. Tegurlah, tak apa. Itu dia. Mereka akan menerima teguran dengan hati yang terbuka. Itu kata menadah tangan. Menerima teguran atas kekhilafan kami. Kekhilafan tu apa? Benda-benda yang diperselisihkan. Itu khilaf. Orang kata begini, dia kata begini. Dia pendapat dia lain daripada pendapat orang lain. Itu namanya khilaf. Bukan mesti salah ya. Dia khilaf. Dan sedia mengubah atau menarik balik kata-kata yang terkhilaf itu. Kalau betul khilaf itu salah, dia sedia untuk mengubahnya. Tapi sekarang ini tak ada orang negur. Kerana kitab ini dah tak tahu dah berapa tahun dah dipakai dia orang ya. Risalah Tauhid ni dah daripada zaman saya berbudak lagi dah. Dipakai. Tak ada siapa yang negur ni. Diterima seadanya. Kepada Allah juga kami memohon ampun atas kecuaian kami, dan kepadanya juga kami berharap kerja ikhlas semata-mata kerananya. Amin. Apa tu amin? Perkenankanlah doa kami. Ya Rabba. Apa tu ya Rabb? Wahai Tuhan yang mencipta al-alamin. Al-alamin apa? Alam ini. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang nulis ni? Abdul Ghani Yahya dan Umar Yusuf. Umar Yusuf dari Johor Bahru ya. Baik. Itu dia punya prakata ataupun dia punya pendahuluan. Tak ada kena-mena dengan pelajaran. Ini baru kita masuk pelajaran yang pertama. Tadi bukan pelajaran, cuma kita baca. Kerana saya kalau baca kitab hendakkan berkat baca dari kulit ke kulit. Jangan main tebuk-tebuk aja. Itu bukan that is not my style. Saya punya cara baca dari kulit ke kulit. Jadi itu permulaannya. Hari ini kita mula mengaji bab tauhid yang pertama, iaitu Mabadi. Mabadi. Nama cakap Melayunya seri pembukaan. Sebelum kita mengaji tauhid tu kena belajar lagi, ada 10 perkara kena belajar. Baru kita mengaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi sampai habis ya. Ada 10 perkara kita kena tahu. Itu namanya Mabadi ataupun pengenalan ataupun seri pembukaan.
ataupun introduction. Tahu introduction? Apa? Pengenalan, ya. Dia mulakan juga dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan alam ini. Wassalatu wassalam, selawat dan salam ala sayyidina, ke atas penghulu kami, wa maulana, dan pemimpin kami. Siapa namanya? Muhammad. Namanya Muhammad, sayyidil mursalin, artinya penghulu segala rasul-rasul. Rasul banyak sampai 313. Penghulunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamin nabiyyin, apa artinya? Wa khatamin nabiyyin, penyudah segala nabi-nabi. Lepas Nabi Muhammad tak ada lagi nabi. Ya, kalau ada orang datang, aku malam lantik jadi nabi, ya macam mana tahu kan? Datang orang dari H9 tu datang ajar, aku malam tadi dapat mimpi Tuhan lantik aku jadi nabi. Apa buat? Apa buat? Pergi ke dapur ambil penyapu. Apa buat? Kejar dengan penyapu, ya. Kalau ada orang-orang ngaku dia jadi nabi selepas Nabi Muhammad. Karena nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang mengaku jadi nabi selepas Nabi Muhammad? Ada. Jadi Tuhan pun ada. Jadi nabi orang Melayu pun ada, rasul Melayu. Ya. Nama tak apa. Nabi itu orang yang dapat wahyu. Dia tidak mengaku dia dapat wahyu. Dia hanya bubuh nama Nabi. Nabi pun bukan Nabi aja, Ghulam Nabi. Dia bubuh nama Ghulam Nabi, Ghulam Rasul, ya. Ada saya kawan seorang, dia ayahnya nama Rasul pun ada. Orang tukang sidin, sama kelas dengan saya. Nama ayahnya Rasul. Namanya Osman, Osman bin Rasul, katanya. Tak apa, tak salah. Cuma dia tak ada dapat wahyu lah. Berjaya tau Osman bin Rasul tu. Dia cerpenis. Tahu apa cerpenis? Menulis cerpen. Cerpennya laku jual sana kemari. Kena bayar saya lah tu. Ya. Dah 70 lebih umurnya. Dia dah pencen. Mula dia cikgu. Lepas tu dia, kerana dia ada tawaran, dia dapat masuk universiti. Ya, kerana dia cerpen dia tu lah, dapat masuk universiti. Ya. Lepas tu dia jadi DO. Pencennya sebagai DO. Ada lagi sekarang. Ayahnya nama Rasul. Adiknya ada seorang lagi namanya Umar, Umar bin Rasul. Adiknya cikgu juga. Tak apa, pakailah nama Rasul, tak apa, ya. Pakai nama Nabi pun tak apa. Yang tak ada orang yang tak ada orang cuba nama Allah, tak ada. Dibubuh nama Allah. Tak ada pun. Ya, orang kafir pun tak ada bubuh anak nama Allah. Abdul boleh. Abdullah boleh. Abdul Rahim boleh. Abdul Rahman boleh. Allah tak boleh. Hamba Allah. Abdul tu hamba. Abdullah tu hamba Allah. Tak apa, boleh. Rahman tak apa. Walaupun tak ada Abdul, tak apa. Rahim boleh. Tak payah, tak ada Abdul. Tapi Allah tak boleh. Jangan bawa nama Allah bin Zulkifli. Jangan. Itu kerana apa? Kerana itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu wa khatamin nabiyyin, penyudah segala nabi-nabi. Wa ala alihi, dan ke atas keluarganya. Nya itu siapa? Muhammad, ya, keluarga Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi, apa itu wa sahbihi? Dan sahabat-sahabatnya ajma'in. Ajma'in apa artinya? Sekaliannya. Sekalian sahabat tu, ya. Baik, perkataan mabadi itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Mabadi itu bahasa Arab. Jamak daripada mabda'. Jamak daripada perkataan mabda'. Mim, ba, dal, alif, hamzah. Mabda'un. Jamak tu artinya apa? Ya Allah, dia betul orang kata jamak. Jamak tu apa? Plural. Ada ke ngaji singular plural? Plural tu apa?
Apa yang plural? Tak tahunya, ya Allah, plural tak tahunya. Plural tu lebih dari satu. Bahasa Inggeris dia kalau satu singular, kalau dua plural, kalau tiga plural, kalau 1000 plural juga. Ya. Itu perkataan dalam bahasa Inggeris. Ya. Tapi bahasa Arab lain, sikit je bezanya. Kalau satu dipanggil mufrad, kalau dua dipanggil tasniah. Dua tu tasniah. Kalau tiga dan lebih dipanggil jamak. Kalau jamak tu paling kurangnya tiga. Tapi orang putih tak, paling kurangnya dua. Ya. One house, two houses. Pandai pun. Ya. One girl, 10 girls. Nak ngaji kaum putih begini ya. Ya. Lagi apa? One book, many books. Itu plural ya. Ini mabda' ni plural tu. Lebih daripada tiga. Itu namanya jamak. Kalau satu dia panggil mabda'. Kalau banyak mabadi. Ya. Asal maknanya punca. Itu mana dia asalnya? Punca ya. Ataupun mula terbit. Punca pun boleh, mula terbit pun boleh. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas. Keterangan itu ringkas, tak ada panjang-panjang. Atau tujuan sesuatu ilmu. Jadi memperkenalkan ilmu tu, ngapa ngaji, apa kelebihan dia ni dibanding dengan yang lain. Itu namanya mabadi. Ya. Apa tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Sebelum kita belajar ilmu itu, kita nak tahu namanya apa, ambilannya dari mana, asalnya macam mana, bandingannya macam mana, faedahnya apa. Itu namanya mabadi ya. Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar. Itu kalau nak action lah ya. Nak action sebut seri pembukaan. Padahal kita boleh bahasa pengenalan. Udah lah tu ya. Ataupun anggaran dasar. Itu nak rasmi lah, anggaran dasar ya. Baik, adalah mabadi ilmu tauhid ini 10 perkara. Mabadi ini ada 10 perkara yang mesti kita ketahui. Sebelum kita mengaji wujud qidam baqah tu kena tahu 10 perkara. Yang pertama namanya. Yang kita ngaji ni namanya apa? Ilmu tauhid namanya. Iaitu dinamakan ilmu tauhid. Tauhid tu artinya mengesakan Allah. Ya, tauhid dari perkataan wahid. Wahid tu artinya senario ya. Wahid tu senario kan? Apa kata wahid? Satu ya. Wahid itu satu. Allah itu satu ya, pada zatnya satu, pada sifatnya satu, pada af'alnya satu. Itu wahid ya. Tauhid itu berkatakan tauhid ya, ilmu tauhid. Nama ilmu kita ngaji ni ilmu tauhid. Dan tak sebut ilmu tauhid tak apa, sebut ilmu kalam. Kalam tu artinya apa? Perkataan, itu kalam. Kalimah, ada orang dengar perkataan kalimah. Kalimah tu artinya perkataan lah. Ilmu kalam, ilmu bercakap. Ya. Dia tak ada suruh buat, tak ada suruh test. Ya. Dia bukan kewajipan. Kita hanya cakap aja. Menerima satu-satu kenyataan. Tengah baring boleh, tengah duduk boleh, tengah melompat boleh, tengah berambat boleh. Itu apa? Kalam. Orang cakap tengah apa boleh tak? Kalam tu perkataan Allah. Ini ilmu kalam, ilmu berkata-kata. Kita ni berkata-kata tentang Allah. Itu ilmu kalam. Sama ada menerima ke atau menolak ke, ataupun boleh menerima dan boleh menolak. Itu namanya ilmu kalam. Ilmu cakap. Atau ilmu usuluddin. Apa kata usuluddin? Asal agama. Usuluddin tu asal agama. Ataupun ilmu sifat. Ilmu sifat apa? Ilmu tentang sifat-sifat Allah ya. Yang kita ngaji wujud qidam baqah tu ilmu sifat lah tu. 20 sifat yang kita belajar. Tapi sebenarnya sifat Allah tu 20 kan? Berapa sifat Allah?
tidak terhingga banyaknya, sempurna belaka. Itu ilmu sifat. Atau ilmu aqaid. Aqaid itu ilmu apa? Simpulan. Aqaid al-iman. Dan al-iman. Aqaid satu, al-iman tu satu. Kumpulkan dua, aqaidul iman. Simpulan iman. Iman yang sudah disimpul mati. Tahu ke iman yang sudah simpul mati? Ya Allah. Kalau kayu api tu disimpul ikat, disimpul mati. Luruh tak kayu api tu? Udah apa? Pangkai diikat, ujung diikat, simpul pula tu, simpul mati. Boleh luruh ke kayu tu? Begitulah iman. Kalau dah tersimpul dalam hati kita tu, lekat dalam hati. Kamu buat macam mana pun dia tak berubah iman. Kamu ancam, kamu ugut, kamu rasuah, kamu puji, kamu hina, dia tetap akan mempertahankan imannya. Kenapa? Kerana iman tu dah tersimpul mati. Itu kita kena ngaji ni ya. Bila dah ngaji tu dah tersimpul mati iman tu, buat macam mana pun tidak ada perubahan dalam imannya. Jadi aqaidul iman. Yang paling kuat iman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling kuat. Itu namanya. Banyak namanya ilmu yang kita ngaji ni. Ada dipanggil ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu apa lagi? Ilmu sifat, ilmu aqaidul iman. Itu namanya. Kalau tanya orang balik dari mana? Balik dari ngaji. Ngaji apa? Apa jawab? Ngaji apa? Ngaji tauhid. Lagi ngaji apa? Ngaji usuluddin. Lagi ngaji apa? Ngaji ilmu kalam, ilmu sifat dan sebagainya. Itu nama ilmu yang kita belajar. Ya. Bila tanya orang apa boleh jawab. Kalau tidak apa nak jawab? Tak tahu. Kamu belajar apa di surau tu, di apa ni, di markaz tu? Entah, aku pun tak tahu macam apa. Sekarang dah tahu ya. Jadi senang. Okey, yang pertama namanya je. Satu benda kita nak beli tu nak tahu namanya ya. Yang kedua, tempat ambilannya. Ya. Ambilannya dari mana? Kita ngaji ni. Ambilan, bukan ambulan. Ambilan. Rujukan dari mana ya? Kita ambil ilmu ni dari mana? Dari Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim ambil dari mana? Dari Quran, dari hadis. Sepertinya betul lah tu. Ya? Kalau ambil ilmu dari mana? Dari Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim ambil dari mana? Daripada Waqardi umpamanya ya. Itu tak tentu betul dah ya. Waqardi ambil dari mana? Dia dapat dalam mimpi. Itu dah tentu salahnya ya. Jadi dia mesti ambilannya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu daripada Quran dan hadis. Kalau dia dari Quran dan hadis, ilmu ini tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, tidak akan sesat selama-lamanya. Karena Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Aku tu siapa? Nabi Muhammad. Aku tinggalkan komen dua perkara. Kalau komen pegang betul-betul kepada dua perkara, komen tidak akan sesat selama-lamanya. Forever and ever tak sesat. Sentiasa dalam landasan yang benar. Apa dua perkara tu? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna kita ngaji tu ilmu sesat ke ilmu betul ni? Ilmu yang sebenarnya, ilmu tauhid, ilmu dari Allah, mengenal sesuatu yang kita sembah tu ya. Dari mana dia ambil? Kalau dah anti hadis betul ya ke tak betul ya? Tak betul ya tu. Ya.
Nah, anti hadis. Anti tu apa artinya? Apa arti anti? Menentang. Tu menentang hadis. Dah tentu tak betul. Ya. Ataupun dia katakan satu tu hadis sedangkan dia itu bukan hadis. Itu pun tak betul juga. Ataupun dia kata satu tu bukan hadis tapi sebenarnya dia hadis. Itu pun tak betul juga. Sebab itu kena berhati-hati dalam menuntut ilmu ni, ya. Jadi kena jaga-jaga. Lebih-lebih lagi kalau ada orang ngajar ilmunya, dia di tempat-tempat yang sunyi-sunyi, ya, di pondok-pondok yang sunyi-sunyi, orang lain tak tahu, aku ngajar kamu seorang je, orang lain tidak ni. Itu kena jaga tu. Bukan mesti salah dah. Kadang-kadang banyak kemungkinan mengatakan dia itu ilmu yang salah. Bukan mesti salah, kadang-kadang betul, ya. Tapi ada kemungkinan dia jadi salah. Sebab ilmu yang berhak kita ngaji itu, yang berhak kita ngajar itu ialah ilmu yang betul. Ilmu yang disebarkan secara terbuka. Macam di Merkah ni, ada sekatan ke? Ada jaga luar tu. Kamu apa? Kamu orang PAS boleh masuk. Kamu orang UMNO tak boleh masuk. Begitu kan? Ya? Siapa pun boleh masuk. Orang tabligh boleh masuk tak? Boleh. Orang UMNO boleh masuk tak? Boleh. Orang DAP boleh masuk tak? Boleh. Siapa pun boleh masuk. Secara terbuka. Bukan cara tertutup. Hari ini banyak ilmu salah diajar di tempat-tempat yang tertutup. Untuk kamu je, orang lain aku tak khabar katanya. Jaga baik tu. Saya tak kata dia itu mesti salah. Kadang-kadang ada yang betul. Tapi kemungkinan salah tu lebih besar lagi, ya. Lebih terang lagi. Ya. Kalau dah dia secara tersembunyi, dia ngabuk, komen jangan kabur pada orang esok. Ada lah yang tak kena tu, ada yang dia nak sembunyikan tu. Ya, mula-mula tidak lah. Lepas tu adalah cara dia nak sembunyinya, macam ayat pin tu. Mula-mula dia ngajar secara terbuka macam ni dah. Tapi kalau dah kita tertarik, dia bawa ke tempat dia. Udah macam-macam caranya. Ya, macam-macam apa je yang kita pun tak faham. Mengapa wirid itu macam ni, mengapa mesti kuat apa ni? Mengapa tak boleh sembahyang jemaat? Itu antara dia dengan murid dia je. Ya. Itu tempat ambilannya. Yang ketiga, kandungannya. Apa kandungannya? Isi ilmu tu, apa yang kita nak belajar ni, apa bendanya? Ya. Iaitu mengandungi pengetahuan dan hal, membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh i'tiqad yang yakin, kepercayaan yang putus, sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Faham ke ni? Faham ke? Ini cakap Melayu, bukan cakap Jepun. Kalau cakap Jepun dia dah tak faham, dia cakap Melayu. Sikit-sikit boleh lah, ya. Jadi yang kita belajar ni isinya ataupun kandungannya, ya, pengetahuan. Itu yang pertama, pengetahuan. Ya, apa yang nak tahu ni? Dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Pengetahuan untuk menetapkan pegangan kita. Apa pegangan kita bila keluar satu-satu kenyataan? Kita terima ke? Kita tolak ke? Atau kita boleh terima, boleh tolak? Ini kita ngaji ni. Keluar satu kenyataan, otak kita berfungsi terhadap kenyataan itu. Allah itu maha berkuasa. Macam mana penerimaan otak kita? Terima ke, tolak ke, terima dan tolak. Terima tak? Ini yang kita mengaji ni. Untuk menerima kenyataan itu. Ada tak kadang-kadang kenyataan tolak? Allah itu buta. Macam? Tolaklah, ya. Tidak boleh menerima, boleh tolak. Ya? Pukul 1 karang hari akan hujan. Macam?
boleh terima, boleh tolak. Ini fungsi kita ngaji ni. Sebab itu kita ngajar ni, kita ngaji ni bukan nak buat apa-apa. Ya? Dia nak menerima atau menolak, atau menerima dan menolak. Dua-dua. 3 aja fungsinya. Ini ngaji ni ya. Bukan suruh berambat, suruh masak, suruh ngeri bawang, tak ada apa pun tak. Ya? Itu namanya ilmu kalam, ilmu perkataan, ilmu perbahasan. Itu aja. Ya. Dia membahaskan keterangan pegangan. Itu pegangan. Kepercayaan, terima ke tolak ke, atau boleh terima dan tolak. Dan kepada rasul-rasulnya. Macam mana sifat rasul tu, kalau apa ini kita percaya ke tak? Kalau macam ni orang kata sifat rasul tu, kita percaya ke tak? Kalau kita kata rasul itu sifatnya bijaksana, percaya ke tak? Terima ke tolak? Terima. Kalau kita kata rasul tu bingung, terima ke tak? Tak terima. Ya? Kalau kita kata rasul tu macam manusia biasa, macam manusia biasa, terimalah dia macam dia manusia. Dia macam manusia biasa. Cuma yang dibuat oleh rasul tu tidak melemahkan, tidak mengurangkan sifat kerasulannya. Padahal dia macam kita juga. Kita makan, dia makan. Kita sakit, dia sakit. Kita kahwin, dia kahwin. Ya. Tapi bezanya dia dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Itu aja. Jadi ilmu yang kita belajar ni bukan suruh buat tidak. Suruh fikirkan aja. Fikir tengah duduk tu pun boleh, tengah baring pun boleh, tengah apa pun boleh. Tidak suruh dia cuba-cuba. Bukan macam ilmu adat. Hukum adat dia kena cuba dulu. Tahu hukum adat? Ya Allah, tahu orang dengar hukum adat ke? Kena cuba dulu. Ya. Kalau makan adatnya kenyang, percaya ke tak? Kalau tak percaya, terai lah. Makan kenyang ke tak lepas makan tu? Kenyang. Betul tu? Itu hukum adat namanya. Ya. Sekarang ni perut kita lapar. Ngapa lapar?